Kita beralih pula ke Sabah dengan fokus Polis Sandakan tingkatkan penguasaan larangan rentas daerah. Perinciannya langsung ke Kota Kinabalu bersama Jovenia Jim Lajim. Silakan. Syah, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera. Susulan larangan rentas daerah di Sabah yang berkuat kuasa Isnin depan hingga 16 Mei ini, Polis Sandakan akan meningkatkan penguatkuasaan larangan tersebut di semua pintu masuk dan keluar daerah berkenaan. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin berkata, kelulusan rentas daerah hanya akan diberi kepada kes-kes kecemasan melibatkan kematian, rawatan perubatan dan pasangan berjauhan. Beliau menegaskan permohonan rentas daerah dengan alasan tidak munasabah tidak akan dibenarkan. ACP Muhammad Azhar berkata demikian kepada RTM ketika ditemui dalam majlis penyampaian sumbangan enjin jana kuasa elektrik dan penyampaian kuih raya sempena majlis berbuka puasa bersama anggota petugas Batalion 15 Pasukan Gerakan Am di Pos PGA Kampung Bongon di Kinabatangan. Dalam perkembangan lain, ACP Muhammad Azhar berkata, Polis Sandakan akan menggerakkan 15 pasukan pemantau pematuhan operasi standard SOP sepanjang perayaan Aidilfitri bermula pada hari raya pertama hingga hari raya ketiga. Pemantauan berkenaan akan memberi fokus kepada kawasan perumahan dengan majoriti penduduk Islam. Antara aspek yang dipantau ialah pematuhan penjarakan fizikal, penyediaan aplikasi MySejahtera dan cecair pembasmi kuman. Kita ada 15 tim yang sedia ada. Itu juga dengan tim ronda MPV URB pun akan dilibatkan sama untuk memantau ke taman-taman. Kalau sekiranya di taman-taman tu kita tak tengok itu selipar lah. Sekiranya kita lihat tak ada penjarakan ataupun tak ada SOP dipatuhi, mungkin kita akan bertindakan. Projek SkyTrain yang dirancang dibina di Sabah diyakini mampu mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu. Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, pelan perancangan projek tersebut akan dibuat bermula tahun hadapan. Bercakap kepada media selepas menyampaikan sumbangan sempena program Jelajah Ramadan di Kompleks KKMM, Datuk Seri Bung yakin projek SkyTrain merupakan antara cadangan mengatasi kesesakan lalu lintas di kawasan bandar utama yang sedang diperhalusi. April lalu, Datuk Seri Bung mengumumkan terdapat 3 syarikat termasuk sebuah syarikat antarabangsa berminat untuk bergabung bagi membangunkan projek SkyTrain di Sabah dalam usaha meningkatkan sistem pengangkutan awam. Mengenai kesesakan lalu lintas di Jalan UMS Kota Kinabalu, Datuk Seri Bung berkata masalah itu dijangka dikurangkan sehingga 30% selepas kerja-kerja pembinaan jalan berkenaan dijangka siap hujung tahun ini. Saya lihat kalau pemandu semua menggunakan jalan raya ini dengan penuh hema, saya tengok boleh menjimatkan 35% daripada kesesakan yang sedia ada. Sebab kita tahu bahawa laluan ini memang menjadi tumpuan daripada ramai pengguna, daripada tuaran. Sempena jelajah Ramadan ini, Datuk Seri Bung menyerahkan sumbangan bubur lambuk dan kurma kepada kaki tangan RTM. Jelajah Ramadan RTM Sabah melabuhkan tirai hari ini dengan aktiviti memasak makanan tradisi, kelupis dan bubur lambuk di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Sebanyak 5,500 kelupis dan 1,000 pek bubur lambuk berjaya disediakan untuk diagih kepada petugas Barisan Hadapan Keselamatan dan Kesihatan di Kota Kinabalu dan Kota Belud. Agihan kepada penerima di sekitar Kota Kinabalu, Putatan dan Penampang dijayakan para penyampai Sabah VFM. Manakala penyampai Sabah FM pula menyerahkan sumbangan kepada penerima di Kota Belud. Jelajah Ramadan RTM Sabah bermula di RTM Sandakan 16 April lalu, diikuti RTM Keningau 23 April dan RTM Tawau pada 30 April 2021. Pengarah bahagian rancangan radio RTM Malina Ziah Datuk Muhammad Julaspi berkata, walaupun negara masih berdepan pandemik COVID-19, namun hasrat RTM meneruskan program ini tercapai dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan pihak berkuasa. Justru beliau merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat menjayakan program ini sekaligus mendapatkan lagi hubungan RTM dengan golongan sasar di lapangan. Kita sentiasa patuh kepada SOP
Namun kita dapat menyantuni masyarakat tetapi dalam jumlah yang sedikit. Kalau dulu kita boleh beramai-ramai keluar untuk menyantuni, berjumpa dengan masyarakat-masyarakat setempat, tapi kali ini kita hadkan. Sementara itu, Wakil Rakyat Pintasan Fairuz Rendan yang menyempurnakan upacara pelepasan petugas RTM ke Kota Belud menyifatkan program ini sebagai landasan terbaik RTM mendekati penonton dan pendengar sambil menyebar luas aktiviti kerajaan dan rancangan terbitan RTM. Keprihatinan pelbagai pihak bekerjasama dengan kerajaan dalam usaha membantu meringankan beban golongan memerlukan membolehkan bantuan berterusan dihulur khususnya kepada penduduk yang terkesan akibat penularan pandemik COVID-19. Sumbangan walaupun sedikit amat besar nilainya bagi mereka yang hidup dalam keadaan serba kekurangan terutama menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri. Di Putatan, seramai 80 kanak-kanak dan 60 golongan asnaf menerima bantuan makanan berzat di bawah program Makmur Sejahtera. Program ini dijayakan bersama Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Majlis Ugama Islam Sabah dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM N24 Tanjung Keramat. Majlis penyerahan sumbangan disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Insinyur Syahelmi Yahya di Kampung Meruntum, Putatan. Kita berharap inisiatif prihatin kerajaan ini akan dapat membantu mengurangkan beban rakyat yang dihadapi pada masa sekarang dan kita berharap rakyat akan dapat terus hidup dalam keadaan yang sejahtera. Sementara itu, penerima yang ditemui melahirkan rasa syukur dan gembira. Saya bersyukur kepada Allah SWT. Ada juga YB bagi kita sumbangan untuk orang para warga emas. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Pejabat Adun N24 Tanjung Keramat juga akan mengadakan program ziarah kasih Ramadan untuk menyantuni golongan terkesan akibat pandemik COVID-19, warga emas dan orang kurang upaya. Kerajaan Sabah berjaya menyediakan 144 aplikasi digital baharu dalam sistem perkhidmatan awam negeri bermula Mac 2019 hingga April tahun ini. Jumlah itu melebihi sasaran 138 aplikasi yang ditetapkan dalam transformasi digital 2020 hingga 2021. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Safar Untong yang berpuas hati dengan pencapaian itu berharap kegiatan awam negeri akan memanfaatkan sepenuhnya kemudahan itu khususnya dalam pengumpulan data yang boleh dikongsi bersama. Tapi banyak lagi proses-proses yang kita boleh transform kepada digital processes. Dan ini kita bagikan mereka bebas untuk melaksanakan dan transform sebanyak mana yang mungkin. Jadi kalau kita lihat tadi, kita tidak letakkan satu benchmark yang dia mesti capai. Datuk Safar berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas menyampaikan amanat Setiausaha Kerajaan Negeri dan pelancaran sistem iAdu Unit Integriti Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Beliau juga mahu setiap aplikasi yang dibangunkan perlu mesra pengguna agar ia boleh digunakan oleh segenap lapisan masyarakat. Datuk Safar juga berkata kerajaan negeri komited meningkatkan usaha memastikan penjawat awam Sabah bebas rasuah dengan menginstitusikan budaya integriti, tadbir urus dan anti rasuah di semua peringkat perkhidmatan. Baik, saudara, bahan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah petang ini. Dengan itu kita kembali semula bersama Syah di Angkasa Puri.